Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sir. Okey, dengar jelas ya suara sir? Jelas. Dengar. Okey. So hari ni kita nak buat latihan bab 4 iaitu lukisan berskala. Okey. Okey, korang dah sekolah kan? Jadi saya nak tahu ada tak cikgu cakap pasal periksa akhir tahun? Ada. Ah, Tapi cikgu tak bagi tahu bila. Tak, cikgu bagi tahu tapi saya tak ingat bila. Dia kata macam mungkin maybe ada lah nanti. Oh, maybe ada. Tak maksud. Form 4 dah kata bulan 1, Form 2 pun dah kata bulan 1. So saya rasa bulan 1 kot. Tunggu Ikut. je lah. Confirm ada tu. Dia tetap akan buat. Okay. Okay. So, dalam bab lukisan berskala ni, okay, kalau lukisan berskala, kalau periksa Form 4, Form 5, tak adalah dia suruh lukis ke apa. Biasanya soalan yang melibatkan pengiraan lah. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, antara A, B, C dan D, yang manakah dalam rajah berikut merupakan lukisan berskala W dengan skala 1 kepada setengah? Okey. Yang satu ni untuk lukisan yang sebenar ke lukisan lukisan? Lukisan lah. Lukisan. Okey. Yang setengah ni untuk Objek. Lukisan sebenar tu lah. yang sebenar kan. Okey, bermakna korang punya jawapan lagi besar ke lagi kecil pada W? Besar lah. Lagi besar. Confirm Yelah. Sebenar tu 1/2 je. 1/2. Okey. So, kalau yang ni 1, okey, dia sepatutnya korang kena kejap Okey So yang ni 1, 2, 3, 4. So kalau darab 2 korang akan dapat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So jawapan dia adalah B. Okey. So tengok soalan nombor 2. Yang manakah antara rajah berikut merupakan lukisan berskala bagi poligon B? Lukisan berskala bagi poligon B. Okey. Sekarang ni kita kena tengok tapak lah. Kalau suka pilih tapak. 1, 2, 3. Okey. So yang ni pun 1, 2, 3. Okey, yang ni mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni pun mungkin 1, 2, 3, 4. 3 nak ke 4 macam mustahil kan? So D dah salah. 1, 2, 3, 4, 5. 3 nak ke 5 pun mustahil. So C pun salah. So jawapan dia antara A atau B. Okey, sekarang kita cek dia punya sisi ni pula. Ni 2. Okey, ni 2. 1, 2, 3, 4. Sebab ni tadi 3 darab 2 kita dapat 6 kan? Yang ni pula 2 darab 2 kita dapat 4. Okey, jadi jawapan dia adalah B. Okey? Soalan macam ni korang dah tak jumpa masa Form 4, Form 5.
Okey. Okey, rajah yang berikut tunjukkan 2 buah heksagon sekata. B tanda adalah lukisan berskala. Okey. Apakah lukisan berskala bagi B? Okey, so apakah skala yang digunakan? Okey, ingat dia punya formula dia mestilah lukisan lukisan nisbah dengan yang sebenar ataupun lukisan berskala nisbah kepada yang sebenar. Bermakna sekarang ni dia bagi lukisan adalah 20, betul? So Yep. 20. Yang sebenar dia 5. 5. So korang kena kecilkan. Kecilkan. So Empat korang satu lah. akan dapat 4 nisbah 1. 1 saja jawapan dia. Okey. Bab ni bab senang ni, rugi kalau tak jawab dengan betul. Okey, seterusnya. J ialah lukisan berskala. Okey, J lukisan berskala. So J kepada J tanda. Maksudnya saya ambil tapak. Ni 2. Bukan J tanda, K kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 nisbah 6. Okey, so bahagi 2. Bahagi 2. Jadi korang akan dapat 1 nisbah 3. 3. Okey. Okey, boleh faham Boleh. Kejap, saya nak ambil gambar kedatangan jap. Bukti. Hmm. Okey. So masih senang lagi awal-awalan ni. Okey, nombor 5. Nombor 5 pun masih sama. Tentukan skala yang digunakan untuk melukis. Okey. Bermakna kita ambil melukis S tanda, T tanda, U tanda, V tanda. Maksudnya yang tanda-tanda ni adalah dia punya lukisan ataupun lukisan sebenar. Okey. So, kalau mana satu lukisan sebenar? Lukisan berskala bagi STUV. STUV ni adalah lukisan berskala. Okey. STUV adalah lukisan berskala. Oh, bukan yang satu lagi tu rasa. Itulah. Sekejap. Dia rasa dia kata tu Sekejap. Dia menunjukkan lukisan skala bagi yang ni lah. Lukisan salah tu lah. apa kata lagi tu. Okey, so maksudnya 0.4 dengan 2.4. Okey, ini menarik ni sebab dia kena ubah titik perpuluhan masa korang belajar kadaran, nisbah dan kadaran masa form 1. Okey. So, kecilkan bahagi 4. Ini pun bahagi 4. So, korang akan dapat 1 nisbah 6. 6. Okey. Cari panjang T tanda, U tanda. Ni. Ni. Yang merah ni. Okey. T tanda, U tanda. Okey, kita dah tahu kan yang ni 1 kepada 6 kan. Bermaksud kalau korang nak cari T tanda, U tanda, yang ni 1 bahagian. Yang ni 6 bahagian. Bermaksud
Maksudnya kena bahagi 6 lah. Sebab kita tahu yang ni kan. Sebab yang ni dia kali 6 sebenarnya. So nak cari ni korang kena bahagikan dengan 6. Bermakna 3.6 korang bahagikan dengan 6. So jawapan akhirnya korang akan dapat 0.6. Okay, masih senang-senang je awal-awal ni. Okay. Seterusnya dia nak cari sisi ST pula. ST yang besar tu. Okay. So yang besar ni ST. So ni pun ST. Maksudnya kena darab 6 lah. So nak cari ST 0.3 darab 6. So korang dapat 1.8 meter. Okay, senang sangat. Senang pun tapi mesti ada yang dah lupa kan. Okay, nombor 6. Didapati segi empat sama P tanda, Q tanda, R tanda, S tanda adalah lukisan berskala bagi PQRS. Maksudnya yang ni yang lukisan berskala. Luas bagi segi empat, okey. Segi keempat PQRS adalah 16. Okay. Dan luas bagi segi empat berskala, segi empat sama dua-dua segi empat sama Yalah. Mula-mula tu dia dah kata segi empat sama. Yang P tanda, Q tanda lagi besar pada PQRS. Ni 16. Ini 64. Okay, ni P tanda, Q tanda, R tanda, S tanda. Ini P, Q, R, S. Okay, apa soalan ni Cari panjang sisi segi empat sama PQRS dan panjang sisi segi empat sama P tanda, Q tanda, R tanda. Allah, senang je lah. Ni 4, ni 4, ni 4, ini pun 4. Ini 8, 8, 8, 8. Okey. Dia dah kata yang besar ni adalah dia punya skala kan. Jadi 8 kepada 4. So kita dapat 4 pula. 2 kepada 1. Betul? Yep. Sebab bahagi 4 kan? Okey, 2 kepada 1. Okey, tapi sebenarnya kalau dia suruh buat skala, sebenarnya belah sini kena jadi 1. Saya lupa nak cakap tadi. Jadi, korang bahagi 2. Yang ni pun bahagi 2. Dia akan jadi 1 nisbah 1/2. Okay, sebenarnya simple je. Cuma yang depan ni untuk lukisan berskala ni kena jadikan dia 1. Okay. Kau tak boleh biar macam ni je. Alright. Okay. Bila kita tengok pecahan macam ni kita tahu dia punya lukisan berskala tu adalah lagi LMN adalah sebuah pelan padang yang dilukis pada satu maksudnya dia cari panjang sebenar untuk MN. Okey. So kalau kita tengok ni, dia adalah segitiga bersudut tegak. So kita nak cari panjang ni. Kalau kita ada segitiga bersudut tegak, kita nak cari panjang MN, kita nak pakai apa agak-agaknya? Teorem Pythagoras. Yes, teorem Pythagoras. So, MN. Okay. Kuasa 2 sama dengan punca, tak payah punca lagi nanti dulu. 24 kuasa 2 tambah ke tolak dengan 7? Tambah. Tambah. Alright. So, lepas tu korang pindahkan kuasa 2 tu ke sebelah. Okay, puncakan dia. Okay, dapat berapa tu? Okay, mouse sekecil sangat, susah sikit. Okay. Dapat berapa tu?
25. Yes, jawapan dia adalah 25. Okey. So maknanya ni 25 meter lah. Kalau lukisan sebenar. Okey, sebelum tu saya nak cerita sikit, saya pernah ajar kat korang satu formula. Dia cara hampir sama macam ni, tapi kalau dia bagi koordinat. Dia bagi koordinat. Koordinat sama juga, dia akan sama juga, hampir sama macam cara macam ni. Cuma dia akan jadi jarak. Saya pernah bagi masa korang form 2 ke tak salah rasa. Okay, punca kuasa 2 X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Sebenarnya yang ni, formula yang merah ni dengan yang ni sama je. Benda yang sama. Cuma kalau dia bagi dalam bentuk koordinat, korang kena guna formula jarak. Kalau dia bagi dalam bentuk macam ni, korang kena guna Pythagoras. Tapi bila korang dah naik form 4 nanti dan form 5, banyak soalan yang korang akan gunakan formula jarak. Okey. Banyak. Okey. Alright, kita dah habis sampai muka surat ketiga. Kita tengok muka surat keempat. Okay, saya tahu bab ni agak membosankan sikit sebab dia bukan pasal duit. Ada kawan kita tu dah bukan bab duit, dia diam je ya. Kan dah tak teruja dah. Okey. Okey, sekejap saya tengok lagi. Ada ramai tak masuk gini. Eman Shah. Hani pun Hani, apa cerita sepupu awak? Suara saya seperti putus. Suara Aku sepupu. ingat aku punya line tadi. Suara seperti putus. Ada 2 orang tak masuk lagi ni. 2 orang ke 3 orang tak masuk lagi. Apa saya tahu. Okey, tak apa. Biarlah dia orang mau masa je. Okey. Seterusnya dia suruh lukis. Okey, kalau dia suruh lukis, kalau 1/1, tak payahlah saya lukis sama je kan? Okey, dia akan dapat yang sama juga. Tetapi kalau dia suruh lukis yang 1/3, okey, 1/3 sepatutnya 1/1 bermakna sekejap. Kita semula bentuk geometri berikut berdasarkan skala yang diberi pada tempat kosong. Sekejap. Bentuk yang diberi ni Objek lah kan, lukisan sebenar. lukisan sebenar lah kan. Sebab tu dia suruh lukis kan. Okey. Jadi kena bahagi 3 lah. Bagi 3 lah sebab ini dah Lagi besar. lukisan sebenar. Kita nak cari lukisan berskala, tahu tak? Yep. Kita nak cari lukisan berskala. Kalau lukisan sebenar, yang ni adalah lukisan sebenar. So, kalau lukisan sebenar ada 36, kena bahagi 3 lah. Okey, mungkin korang tak jelas kot macam ni. Okey, sekarang ni lukisan sebenar, 36. Lukisan berskala, ada, okey, ni lukisan sebenar 1, lukisan sebenar 3, lukisan berskala 1. Beli aku cakap. Okey. Jadi sekarang ni dia 1/3. Okay. Kalau dia bagi kat sini 36. Okay. Dia bagi kat sini 36. So 36 bahagi 3 kita akan dapat 12. Betul tak? 16. 12 dan 12. Yang ni pula. Yang ni dulu. Okey, sama dengan
Yang C pula. Kalau dia bagi macam ni, sebenarnya nisbah dia akan jadi 2 kepada 1 ke? Yep. Bermaksud, kalau kita tengok kat sini, sebenarnya ada 1. Lukisan yang kita nak lukis adalah 2 kali ganda yang diberi. Ya? Tak. Korang dapat 72. Sini 72. Sini pun 72. Sini pun 72. Okey. Sikit Ini yang mungkin saya takut ada orang yang confuse. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk ingat. Nak ingat cara tu sekejap. Padam sekejap. Okey. Untuk yang A. 1 nisbah 1. Ini adalah lukisan sebenar. Okey, bermaksud lukisan yang A akan sama dengan yang soalan. So saya tak payah lukis sebab sama je. Yang B. 1 nisbah 3. 1 nisbah 3. Okey. Kalau kita okey. Yang ni pula saya nak ajar cara yang nak bagi senang korang ingat. Okey, tengok So yang ni kan lukisan sebenar iaitu 2.4. Okey. So apa korang perlu buat? Letakkan 2.4 ni kat bawah ni. Okey. So 3 kali berapa dapat 2.4? Tekan kalkulator. 2.4 bahagi 3 dapat berapa? 8. Dapat 0.8. 0.8 kan? So 1 darab 0.8 kita dapat 0.8 lah kan? So lukisan dia kat sini 0.8 cm. Right. Okay, tu cara dia sebenar. Okay, tengok yang C pula. Right. Okay. 1 nisbah 1/2. Okay, kat bawah ni 2.4. Okay, 1/2 darab berapa dapat 2.4? Korang buat 2.4 bahagi 1/2.
0.2. Sa Ah. 1.2 Salah lah. lagi. 2.4 bahagi Jawab ah. 1/2. 1.2. 2.4 bahagi 1/2 dapat berapa? Duk. Bagi. Bahagilah sebab kita nak cari darab. Oh, 1/2 darab. 4.8. Ha, Ah. betul Mula-mula tak dia bahasa besar, Sir? 1/2 darab apa? Oh, sebab Dapat bahagi dia terbalik. 2.4. Ha, Lupa. kau pindahlah ni ke sebelah. Bahagilah kan? Mm-mm. Yep. Betul? So ni darab 4.8 juga. So, ini akan jadi 4.8. Okey, jom kalau lukisan korang. Point 8. Okey, boleh? Oh, ni NC. Tak, yang lain-lain ni. Dengar dua suara je. Yang lain saya tak tahu hidup ni ke tidak. Yalang. Tak masuk juga. Saya kena bagi tu nama. Kejap, saya tengok lagi sekali. Akmal, Ali, Alia, Ami. Oh, Adam tak masuk. Farid pun tak masuk. Dia tidur katanya. Firman Shah pun tak masuk. Kenapa hari ni penat sangat ke sekolah? Ifat tak sekolah tadi sebab Saya tak tahu. kumpulan B. Tanya ada. Mazis je. Mazis pergi kot, saya tak tahu. Oh, Bazis. Ada dia. Mazis Ada pergi Bazis. sekolah ke? Tak tahu. Hani ya. Hani kata pergi penat. Ikut. Sepatutnya ada 18 atau 19. So, 4, 5 orang tak ada. So, kena tulis nama orang yang tak ada. Nanti orang sendirilah. Farid mak dia nama sisa tak apa lah. Okay lah. Hai. Okay. Alright. Okay. Dengan menggunakan skala 1/1/4, lukiskan semula bentuk yang berikut pada kertas grid. Alamak. Kertas grid memang tak ada lah. Tapi sebuat lakaran je lah ya. Okay. Menggunakan skala 1, lukiskan semula bentuk berikut pada lukisan grid. Maksudnya kalau dia suruh lukis, dia suruh kita lukis, maksudnya kita nak lukis lukisan berskala. Okay. Faham? Yalah. Kan? So, 1/1/4. Lukisan sebenar adalah 6.4. Okay. So, darab berapa dapat 6.4? 1/4 darab berapa dapat 6.4? Bagi. 25.6. Yes, 25.6. Right, 25.6. Maksudnya kat sini pun darab 25.6. 6. Ini kita sebuat cara nisbah dan kadaran. So, sini 25.6. Jadi lukisan yang sebenar nanti, korang akan lukis sisi dia. 25.6. 25.6. Okay, 25.6. 25.6. Tapi sudut dia tetap sama. Sudut dia jangan besar pula. Nanti jadi apa pula? Okey. Sudut dia tetap sama. Okey. Alright. Jom tengok ini pula. Yang 8 ni jadi berapa? Okey, jom. Kalau saya suka buat macam ni.
Okey, lukisan sebenar dia jadi 8. 1/4 darab berapa dapat 8? 32. 32 bagi 4. So jadi pun darab 32. 2. So dapat sini 32. So kalau dalam lukisan sebenar 8 ni akan jadi 32 cm. Jadi pula 1/1/4 darab berapa dapat 4? 16. Darab 16. Bermaksud ini darab 16. Ini dapat jawapan 16. Bermakna kat sini lukisan sebenar dia adalah bukan lukisan sebenar. Yang kita lukis adalah okey. Okey. Okay. Okay. Sebenarnya mula-mula dulu pun kadang-kadang kita pun tertukar. Hati-hatilah. Okey, raja-raja dilukis pada kertas grid 1 cm kepada 1 cm. Kalau disuruh lukis pada 0.5 cm dan 0.5 cm. Okey. Lukis tadi je lah. Tak payah lukis tempat lain. Tadi 1 cm 1 cm. So kalau 0.5 cm 0.5 cm jadi separuh lah kan. Jadi dia akan jadi macam ni. Okey. Sebab 2 akan jadi 1. 4 akan jadi 2. Kau pun tak apa-apa saya cakap Ni 2. 1, 2 kotak akan jadi 1 kotak kat sini. Ni 4 kotak. 1, 2, 3, 4 akan jadi 2 lah. Itu je. Okey, senang je kalau bulatan. Ni 2 akan jadi 1. Ni 2 pun akan jadi 1. So bulatan dia jadi macam ni. Sekejap. 1. Dia macam ni. Nampak? Nampak ke? Boleh tak? Saya terangkan. Tak, dia pakai mouse kecil. Bila mouse kecil ni susah nak lukis. Pakai mouse besar. Tu. Nampak? Nampak. Okey. Okey. Siapa tak nampak dia pendek umur Sebab dia sini pun grid 1-1 bukan grid 0.5. Yes. Okey. Ni kalau saya cakap, saya tak bercakap pendek umur suara kot semua orang. Okey. So dia suruh tadi ni 1-1. Sekarang dia suruh jadi 2 cm 2 cm pula. Maksudnya jadi 2 kali ganda lah kan? 2 kali ganda. Okey. Yang berlorik ni dia akan jadi yang berlorik dia 1 dia jadi 2. Yang berlorik ni kat sini. Okey, ini yang berlorik. Lepas tu yang ni 1, 1, 2, 4 akan jadi besar lah. Tak apa, dekat luar. Alright. Okey, ni kita lorikkan. Alright, nampak? Okey. Patutnya kalau dalam peksa kita kena lukis pada kertas grid yang lain lah. Bukan pada kertas grid yang sama Bukan Okey. So kita tengok sekarang nombor 11. Allah, kereta pula. Okey. Benda ni. Dah nama lukisan berskala kan?
lah cikgu matematik ni dia special. Kan? Dia jadi multi purpose. Sebab dia boleh kira, dia juga boleh melukis. Cikgu seni korang adalah cikgu matematik. Tahu betul ke? Ya ke? Tak Korang tak belajar seni kat sekolah? Ni kita orang muzik je. Kita music. Korang, okey lupa pula ya. Korang ada package. Memang. Ada kelas ambil seni betul? Okay, sepahamlah. Patutlah korang ni tak berseni langsung. Muzik tu seninya. Okey. Ni korang ni yang mana? Yang suara pagi hujan ke suara pagi panas? Entahlah, saya pun tak tahulah. Suara panggil hujan yang macam katak tu. Ya, Ali senyap. Okey. Lukisan grafik berikut menunjukkan ukuran sebenar sebuah kereta mainan. Allah, saya ingat kereta betul. Kereta mainan berdasarkan skala 1 kepada 100, lukisan berskala. Kereta mainan tersebut dalam kertas strip 0.9 cm dan 1.8 cm. Okey, susah sikit dah kita nak lukis kat sini sebab kita tak ada kita tak tahu kita nak lukis pada kertas grid tu kita nak lukis berapa unit kotak kita nak pakai. Okey. So dia kata kat sini. Okey, sekarang ni pun kita nak tengok panjang dan lebar pun kita tak pasti. So sebenarnya yang ni adalah panjang dia, yang ni adalah dia punya lebar dia. Okey. Nampak tak satu lagi kekurangan dekat sini? Unit dia. Oh, tukar. Tukar je lah. Tukar je lah. Tukar je lah. Senang Okey. So, kita kena tukar kepada sentimeter dulu. Okey, nak tukar kepada sentimeter, 1 meter sama dengan berapa sentimeter? 100. Alhamdulillah, masih ingat lagi. So, kita dapat 360 sentimeter. Okey, yang ni pula darab 100. 810. Kita dapat 810 sentimeter. Alright. Okay. Dan ini adalah lukisan sebenar. Okay. So kalau lukisan sebenar, 1 nisbah 100. Maksudnya dia kena letak kad lukisan sebenar belah kanan. Iaitu, okay, saya nak kira yang ni dulu. 810. Okay. So 100 kali berapa dapat 810? 8.1. Betul lah 8.1. Okey, 8.1. Okey, 8.1. So sini pun 8.1. Okey. Ini adalah 8.1. Bermaksud untuk lukisan yang kita nak lukis untuk kereta kita nak lukis nanti. Okey. Okey. Okey, ni kereta saya limbo begini. Limbo begini okey, nama dia limbo begini. Nampak? Confirm lebih cantik pada yang buku ni lah. Okey. So kat sini kita akan tulis 8.1 sentimeter. Okey. Sekarang tinggi dia pula kita kira 1 nisbah 100 kena darab berapa? Dapat 360. Darab berapa dapat 360? 3.6.
jadi pun 3.6 lah. Bermakna tinggi dia, biru lagi. Okay, tinggi dia daripada tayar 3.6 sentimeter. Okey, masalahnya kita nak lukis pada grid. Pada grid tu berapa kotak kita nak pakai? Okey. Nang dia. Panjang dia 1.8 cm. So, 8.1 Tu lebar kan, sir? Panjang lah. panjang Yang lah. 1.8 tu. Panjang lah. Panjang. Kan saya dah Panjang, cakap eh? tadi. Tengok, 0.9 kan pendek. Oh, ada cakap 0.9 panjang kot. Yelah. Eh? Bagi-bagi dulu. Tak. 1.8 lagi panjang. Betul tak, Ali? Tak apalah. Saya cakap dulu. Okey, tak kisah sebenarnya. Tapi sekarang ni, yang panjang, yang lagi panjang tu akan jadi panjang lah. Takkan yang pendek jadi panjang, Ali. Kan? Okey. Tak apa, kalau setemberang pun kau boleh percaya kan? Kau percaya juga. Sebab tu saya nak jadi wakil rakyat. Rakyat je. Okey. 8.1 bagi dengan 1.8. 4.5. 4.5. Hmm. Sekejap. Tadi saya kira saya salah. Okey, yang ni bahagikan dengan 0.9 dapat 4. Ni 4 kotak. Sekejap. 810. 810. 100. Oh, sorry. Ini kena dua-dua bagi 0.9. Sorry. Dia nak buat dua kertas grid. Satu 0.9. Satu 1.8. Apalah. Dia nak dua kertas grid. Panjang lebar. Mana boleh kertas grid lain-lain? Mana boleh kertas grid? Mana boleh kertas grid 0.9 darab 1.8? Aduh lah. Pening. Okey. 8.1 bahagikan dengan 0.9, korang dapat 9 kotak. Betul? Ini untuk grid yang ni lah. Okey, sekarang kita nak kira untuk grid 1.8 pula. So 3.6 bagi 1.8 dapat berapa? 2. Kotak. Ya. 8.1 bagi 1.8 kita dapat 4.5 kan? 4.5 kotak. Maksudnya kalau 4.5 ada kotak, kotak tu ada 5. Okey, 4.5 macam ni lah. Korang lukis. Jangan sampai 5 lah. 1, 2, 3, 4, setengah. Okey, separuh daripada kotak tu. Okey? Boleh? Boleh je lah Aduh, boleh lah. Bendera Malaysia, jalur gemilang. Yelah, nak buat macam mana? Saya cakap semua diam je. Dah masuk ke tidak ni? Mesti ada tengah main game ke? Astagfirullahaladzim. Nah, jasa ni Okey. So, jalur gemilang mempunyai panjang 90 cm dan lebar 180 cm. Guru, okey, ni jalur gemilang yang sebenar Yang sebenar. Kan? Yalah. Okey. Tengok guru seni dia nak ajar orang yang tak berseni. Okey. Ingin membuat satu bendera meja berukuran 1:10.
lukisan berskala jalur tersebut pada dia suruh lukiskan. So 1/10 kita buat panjang dia dulu. Okey, ini yang lukisan sebenar So yang ni darat berapa dapat 180. 18. Darat 18. Kacang je kan. Okay. Darat 18. So yang ni dapat 18 cm. So dia nak lukis pada yang meja tu. Yang untuk meja tu maksudnya dia akan gunakan 18 kotak lah. Sebab dia kata nak guna grid kan. 18 kotak lah kiranya. 18 kotak bersamaan dengan 18 cm. Ni pun senang lah. Bahagi je lah dengan 10. So kita dapat ni 9 kotak. Ataupun sama dengan 9 cm. Dia kalau satu dengan satu senang. Kalau 0.5, 0.5 banyak kerja lah kiranya. Okey. Selesai nombor 12. Okey, apa benda ni? Sel haiwan. Sel haiwan Macam mana kau tahu sel haiwan? Sebab dia tulis. Memang. Nampak macam Kalau dia Tinggal. tak tulis, macam mana kita tahu tu sel haiwan? tak nak tanya cikgu. Kau tak belajar sains ke? Dengar. Mitokondria tu kot. Tak. Tak lah, saya tak tahu saya sebab manusia tak lah. Senang je kat Taiwan. Itulah. Microbiology. Entah. Microbiologi sains pun ada lah. Tapi Betul. korang kurang belajar sains kan? Nak buat macam mana? Kurang ingat. Okay. Tak apa, kita masuk sains sikit. Ni asas tau. Asas kepada sel. Okey, ada 2 jenis sel. Satu belah kiri yang selukis, satu belah kanan. Yang belah kanan tu ada double. Ada dinding sel Tahu. Oh, tu tumbuhan lah. Ni namanya dinding sel, bukan dinding rumah. Okey, bukan dinding rumah dinding sel. Bukan sel konkrit, bukan. Okey, yang ada dinding sel ni apa? Tumbuhan. Yes, sel tumbuhan. Okey, nanti boleh ambil biologi di form 4 Aish. Penyanyi aja. Sepanjang teacher ajar biologi tak pernah lagi yang gagal D pun tak ada. Paling teruk C. Okey. Oh. Sepanjang teacher ajar tuition form 4, form 5 untuk SPM lah. Tak pernah lagi yang dia gagal biologi. D dengan E pun tak ada. Yang paling teruk C lah. Paling teruk. Okey. So yang ni ada sel haiwan. Tu nak bezakan sel haiwan dengan sel tumbuhan. Yang paling asas sekali nak bezakan sel haiwan dengan sel tumbuhan. Okey. Boleh faham? Okey. Sebab saya memang biologi saya tahu sikit, kimia saya tahu sikit sebab saya memang asal budak kelas sains kan. Jadi kena tahu. Okey. Alright. Sebab tu orang yang nak kerja bidang mikrobiologi ada orang yang biasa kerja bidang mikrobiologi ni dia biasa duduk dalam makmal lah. Bidang dia ni lebih kepada R&D. R&D ni Research and Development. yes, research and development ataupun penyelidikan dan pembangunan. Bahasa Melayu dia. Uish. Panjang. Okey. Tapi biasa orang tak sebut penyelidikan dengan pembangunan. Orang sebut R&D. Okey, dia kerja dia memang duduk dalam makmal. So, yang R&D ni lah orang-orang yang penting masa buat vaksin tu. Vaksin. Vaksin COVID tu ada yang AstraZeneca, ada yang Pfizer, korang dicucuk Pfizer kan? Ada yang Sinovac,
Lepas tu sekarang ni dos penggalak. Bukan menggalak. Bukan. Apa? Okey. Okey. Dia ada sebab-sebab dia. Sebab okey. Dia kaji kat siapa? Dia kaji kat sel lah. Mula-mula dia test tu dekat sel. Sel apa? Macam mana dia nak tahu dia sel nak tahu sel manusia? Macam mana dia nak test kat manusia? Dia ambil lah sel pada manusia. Macam mana dia ambil sel pada manusia? Dia Ambil mayat. ambil darah. Kita nak ambil sel pada manusia, kita ambil pencokil gigi ataupun batang aiskrim, korang nganga mulut, korang korek sikit dekat tepi dinding dalam pipi korang tu, kat pipi, dinding belah dalam, korek. Lepas tu korang letak pada slide macam kaca tu, letak, lepas tu korang tindihkan dengan slide satu lagi, boleh tengok dekat mikroskop. Ludah tak boleh je ke tu? Ludah tak boleh. Nanti nampak kotia goreng, mi goreng, kari, ayam. Alah, ludah. Tu alhamdulillah kalau nampak benda-benda yang halal. Kalau nampak benda-benda yang tak halal macam mana? Tahu lagi benda tak halal. Kan? Sebab itulah dia tak buat macam tu ludah. Sebab dia buat macam tu. Korek dinding sel. Jarang orang tinggalkan kesan makanan pada dinding. Tepi dinding. Kan? Okay? Sebab tu kalau dulu yang suap, dia suap dekat hidung. Sekarang dah boleh suap dekat pipi pun boleh. Korang ludah je kan pun boleh. Okay. So, sel skala bagi sel haiwan itu dilukis oleh ahli mikrobiologi pada 1 kepada 1 nisbah. Okay. Ini 28%. Cari panjang sebenar sel haiwan itu. Panjang sebenar dia. Okay. Ini kita lukis, kita nampak panjang dia 28 cm. Ini kita lukis. Ini kita lukis. Okay. So selit-selitkan sikit lah. So lah kalau lukis, kat sini lah dia duduk 28. So 1 darab 28 betul? Betul lah. Sebab ini lukisan. Kau gila kalau sel besar 28 cm, sel haiwan tu besar 28 cm. Kau agak-agak haiwan tu besar mana lah? Mikrokarisma sangat. Tak, mana boleh besar sebesar 28 cm? Macam mana nak tengok bawah mikroskop? Mikroskop punya lens pun kecil pada ni. Dia punya kaca mikroskop tu, lens dia, kantar dia, lagi kecil pada ni. Macam mana kau nak tengok? Betul tak? Kat rumah masa pun ada mikroskop. Mana boleh lensa besar. Lens tu besar ni je. Macam mana sel lagi besar? Besar tu. Ini adalah lukisan berskala. Lukisan. So, kalau korang nak cari yang sebenar, sebab tu yang saya letak dekat 28 ni, dekat lukisan berskala. So, nak cari yang sebenar, darab 28. 1/100,000 darab 28 dapat berapa? Saya nak dalam perpuluhan ke persen? Perpuluhan lah. 0.00028. Yes. 0.0003 3 3. nampak? 28. Nampak tak kecilnya dia? Kalau dia tukarkan kepada angka piawai, nombor piawai, dah lupa tu. 2.8 darab 10 kuasa dia negatif ke positif? Sebab segerak tadi ke kiri jadi negatif lah. Negatif 4. Kalau negatif ni bermaksud lukisan dia punya sel dia yang sebenar adalah sangat kecil. Okey. Ni menarik sebab tu saya cerita sikit pasal bio. Okey. Kita punya dinding pipi, kita punya mata, kita punya organ-organ, kita punya kulit. Kulit
kita panggil dia sel soma. Sel soma. Okey, sel soma ni akan ada satu proses yang korang akan belajar. Saya tak pasti korang pernah dengar atau tidak. Nama dia mitosis. Yang korang akan belajar masa form 4. Siapa ambil bio, dia akan belajar dengan teacher. Siapa yang ambil sains, dia akan belajar dengan sir. Dua-dua belajar benda yang sama. Maksudnya budak kelas bukan kelas sains, PA, dia akan belajar sains. Tu belajar dengan sir lah. Okey, sel soma ni contohnya pada kulit. Kulit korang tu. Okay. So, kulit korang, bukan kulit buaya, kulit korang lah. Okey, kulit korang tu, kalau korang perasan, bila dia terluka, terluka. Okey, Memang bila kulit korang terluka, adakah dia mengambil masa setahun untuk pulih? Kulit baru. Tak. Lama tak dia nak pulih? tengoklah. Salah tak adalah. Kulit yang kalau luka yang kecil lah, kalau luka yang besar tu mati terus. Ya. Luka kecil. Biasa 2-3 hari dah kering ataupun sehari dah kering, betul? Nampak? Sel soma ni sel yang kena bertindak balas dengan cepat. Sebab dia mewakili organ-organ dalam badan, dia mewakili kulit. Kalau sel, dia ada satu lagi sel, kita panggil sel gamet. Okey, sel gamet. Sel gamet ni bila berlaku persenyawaan. Okey. Sel gamet ni pula ada juga tempoh masa dia. So ada 2 jenis sel yang korang akan belajar dalam biologi. Okey. Dah itu je. Saya tak boleh panjang-panjang. Baik saya ajar terus sains. Okey. Alright. Tapi kan makin lama makin kurang orang nak belajar biologi. Super pelik. Budak tuition yang form 5 tak ada seorang pun tuition biologi. Makin kurang orang belajar biologi. Saya pun tak faham kenapa. Okay. Even kat sekolah pun ada orang nak drop subjek biologi. Tapi subjek biologi ni penting. Okay. Seorang juruterbang akan meneruskan penerbangan dari A ke negara B berpandukan sebuah peta berskala 1/2 juta. Juruterbang pesawat tersebut mendapati jarak di antara dua negara itu adalah 35 cm pada peta. Maksudnya, tu lukisan berskala ke sebenar? 35 cm. Skala lah. Skala lah atas peta kan. Takkan 35 km atas peta. Kan? 35 km mana boleh lukis atas peta? Berapa banyak kertas kita perlukan? Kan? Jadi 1/2 juta. Itulah lukisan skala ni penting. Orang dia nak buat kereta. Mula-mula dia lukis pada kertas, betul? Lepas tu dia buatlah skala. Takkan dia lukis tiba-tiba gedabak besar jadi kereta. Faham tak? Confident. Lukis besar-besar pada dinding ke. Nak lukis kereta. Macam mana? Samalah orang buat KLCC, orang buat menara PNB, menara apa tu? 1NDB, menara ada 3 menara yang tinggi kat Malaysia. Nanti ada satu lagi menara PNB. Apa nama nama dia? Ada Tunku Abdul Rahman Kedai Ramu tu. Sebab tu dia lukis pada kertas. Takkan dia nak lukis sebesar tu? Macam mana dia lukis? Tak boleh kan? Kan sekarang faham sebab tu lukisan berskala ni penting. Terutamanya untuk orang yang berminat untuk jadi arkitek. Arkitek? Tahu arkitek? Okey.
Kenapa saya sebut pekerjaan arkitek ni? Arkitek ni, kalau siapa-siapa yang duduk perumahan, kalau dia nak renovate rumah, dia kena cari arkitek yang buat plan dulu, lukisan dulu. Kalau tak salah rasa nak bayar arkitek ni pun saja makan 3,000. Lepas dah minta lukisan, dilukis, hantar ke majlis daerah, barulah boleh buat renovate rumah. Katalah kalau tak buat macam tu, korang akan dikenakan saman. Kalau rumah kampung, tak payah kau lukis sendiri. Ya, jimat 3,000. Okey. Macam rumah Ifah kenalah. Tahu ke Ifah? Tak tahu. Tak ambil. Pernah nampak. Macam pernah nampak macam lukisan kan? Sebab rumahnya pun tambah satu bahagian juga untuk dapur. Kan? Lukisan tu lah arkitek nilai lukisan tu 3,000 Kau jangan koyak suka-suka Ya. Suki kau pergi koyak 3,000 tu. Okey. Okey. So, ni kat sini 35. Lepas tu cerita kepentingan lukisan berskala So, ni darab 35. Okey. 2 juta darabkan dengan 35. Dapat berapa? 70 juta, betul tak? Gila lah 70 juta cm. Tapi dia bukan nak 70 juta cm, dia nak kilometer, babe. So tukar satu-satu. Tukar kepada meter. Bagi 100 kan? Okay, lepas tu tukar kepada kilometer. Bagi 1,000 kan? Yap. Berapa kosong ada Roh? 5. 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So, 700 kilometer. Maksudnya, pada peta, kalau dilukis 35 cm, nilai dia yang sebenar adalah 700 kilometer. Okey. So, sekarang ni saya nak tunjukkan contoh peta kat korang. Okey, ni ni dia kat bawah ni. Tapi tak jelas lah. Sarawak. Dia benda yang sama je nanti diulang-ulang. Okey, sekarang ni kejap Bagi semasa sekejap, saya nak tunjuk peta kat korang. Bukan peta yang korang bangun pagi tu, bukan Bangun pagi. Peta bangun pagi kat bantal tu. Oh, wow. Apa kuat. Kan takut tak faham. Siapa loading memang tak faham lah. Lambat tu. Okey. Kejap mana dia punya. Saya nak tunjuk dia punya skala. Okey, ni pengetahuan lah. Sebab tu yang korang belajar skala. Kalau tidak, tak belajarlah skala. Okey, tengok ni. Okey, nampak ni peta? Nampak. Peta. Okey. Okey, nanti bila korang dah masuk form 4, form 5, korang akan belajar macam mana, terutama dalam matematik lah. Ni semua subjek lah. Daripada Kuala Lumpur ni, korang naik flight nak ke Kota Kinabalu ni, berapa masa, berapa jarak, berapa masa dan jarak yang diambil. Tapi memang kalau kita sebenarnya pergi ke Kuching lagi cepat. Nampak pendek kan? Yalah. Sebab itulah tiket nak ke Kota Kinabalu lagi mahal pada pergi ke Kuching. Faham? Ya, tiket ke Kota Kinabalu, sebab saya memang pernah sampai Kota Kinabalu 2 kali sebab rumah kakak teacher, memang lagi mahal. Saya pernah pergi Kuching juga, saya pernah pergi.
Jadi murah, memang murah sikit pada pergi ke Kota Kinabalu. Okey. Sebenarnya kalau kita nak jadi orang yang luas pengetahuan, kita kena banyak travel sebenarnya. Nak travel tu tak semesti ada setengah orang kan kerja dia travel je. Siapa tak tahu mana dia dapat duit. Okey. Jangan tanya saya. Tapi adalah cara-caranya sebenarnya. Kita kena buat konten, kena masukkan dalam YouTube. Lepas tu ada viewers. Viewers tu tengok video kita tu lebih pada 100,000, nanti YouTube bayar kat kita. Kan? Macam buat YouTube tapi yang tengok 1, 2 orang, macam mana saya nak dapat duit? Korang gelak ya, Ali kau gelak ya. Saya sosial ambil serta. Sampai hati ya. Gelak ya. Kau macam mana saya nak dapat duit daripada YouTube? YouTube pun gelak. Nak bagi 1, 2 aku nak bagi duit kat kau buat apa? Okey. Tahu kau pasal kenapa saya buat selingkan dengan Facebook, lepas tu selingkan dengan YouTube, supaya ada viewers tu meningkatlah dekat Facebook. Itulah dia sebabnya. Okey. Tapi tak apalah, anak murid saya pun tak menghargai video saya buat. Terdiam semua. Okey. Ni nampak ni. Malaysia. Bukan Malaysia scale. ni. Scale tu. Scale ni lah. Ya, boleh nampak. Okey, nampak. Kalau korang ambil scale tu, korang ukur dengan pembaris, korang dapatlah jarak sebenar daripada Kuala Lumpur ke Kuching, daripada Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Ni skill dia. Dia peta tu dia bukan saja-saja lukis. Lukislah nampak cantik sudahlah. Kita laut kita colour biru, bukit kita colour warna hijau terang, yang bawah bukit kita colour hijau kurang sikit, yang tanah rendah kita colourkan warna coklat-coklat sikit. Bukan, ni bukan suka-suka hati. Oh, kau suka hati je. Tak. Okay. Nampak Tasik Kenyir ni, dia lukis tu ikut skala yang tertentu pada jarak yang tertentu. Tasik Kenyir tu kat mana? Bukan dia main letak je, bukan. Kan sungai-sungai ni. Ni sungai ni kan. Bukan dia main lukis je. Sungai Rajang ni adalah sungai paling panjang di Malaysia, betul? Siapa tahulah. Okey. So dia bukan lukis macam tu. Dia ada skala-skala yang tertentu. Okey? Itulah sebabnya. Macam contohnya, ni nampak, ni jalan raya. Dia ada juga skala yang tertentu. Ikut skala yang diberi ni, dia lukis skala tu. Bukan dia main lukis je. Oh, ni macam ni. Okey, dia bayangkan, lepas tu dia lukis jalan raya. Oh, macam ni. Lepas tu ada pusing sikit macam ni. Oh, lepas tu U-turn. Oh, tak. Okey. So, ini adalah cara lukisan. Samalah macam plan untuk orang yang lukis arkitek. So dia kena lukis pada kertas, lepas tu nanti engineer akan buat pada skala yang sebenar. Okey. So itu saja untuk topik hari ini. Sebab yang lain tu benda yang sama juga, saya tak nak ulang. So nanti minggu depan saya akan masuk pula trigonometric ratio. Ingat sebab sekarang ni buat ni adalah untuk periksa akhir tahun korang nanti kalau cikgu kata tak ada periksa akhir tahun, maksudnya saya akan terus buka buku form 4 lah. Okey, faham? So sekarang ni saya buat untuk periksa akhir tahun, tapi kalau cikgu kata tak ada periksa, saya akan terus buka buku form 4. Tapi rasanya ada tu. Saya rasa memang ada. Sebab tak mungkin tak ada untuk tentukan kelas form 4. Sebab dia mesti ada. Sebab dia nak tentukan kelas form 4. Okey. So kejap ya. Okey, untuk tentukan kelas form 4, kalau korang nak masuk kelas